Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Abdullah di channel Matematik KSSM. Untuk tingkatan 4 apakah beza graf terarah dan graf tidak terarah? Kita discuss. Ini mudah saja Graf terarah ialah dengan keadaan tepi yang mengaitkan dua bucu ditanda dengan arah kaitan. So dia ada anak panah lah. Dia ada anak panah macam ni Ni graf terarah. Biasanya digunakan untuk mewakili suatu proses. Peta jalan raya, peta penerbangan, letak elektrik, rangkaian komputer, carta organisasi dan sebagainya. Kita tengok yang pertama kita tengok graf terarah. Ni graf mudah dulu kita bincang. So dekat sini kita label sikit. Kita label dululah. Kita label kat sini E1 A1 H2 dengan H3 lah. H3. So E1. So E1 kita boleh labelkan dia. Kita label dalam bentuk set. So anak panah ke sana Bila anak panah ke sana, kena tulis dululah A, B. Sebab anak panah ke sana. So yang ni kalau cikgu conteng, yang ni mula Ni mula, ni akhir. Kalau untuk yang E2, E2 H2 sisi 2. So dia daripada mana? Daripada C. Mesti C dan B. Dan seterusnya H3 kita ada C ke A. So C ke A. So settle untuk graf terarah. So kita kena follow anak panah dia. Kalau macam ni C ke B, C ke B, C ke A, C ke A. Tu je nak kenal graf terarah. Kita pergi yang kedua. Graf tak terarah ialah graf mudah atau graf yang mempunyai gegelung berbilang tepi. Lepas ni kita bincang gegelung berbilang tepi. So sebelum tu kita tengok apa beza graf terarah dan graf tidak terarah. So cikgu pakai segitiga yang sama lah, mudah. So cikgu lukis segitiga yang sama. A, B, C so sekarang ni kita kat sini A1, H2, H3 lah. Kita labelkan dia dulu sisi dia. So untuk E1, so kita ada A dan B. So A dan B, dan boleh ditulis B dan A. Dia boleh pergi sana, dia boleh pergi sini sebab dia tak ada anak panah, sebab dia tidak terarah kalau E2 kita ada CB pun boleh. Kita ada BC pun boleh So settle untuk graf tidak terarah. Kita tengok gambar gambar daripada gambar rajah graf tidak terarah first kali kita tulis bilangan bucu dia dulu, vertex dia dulu bucu. So bucu ada berapa? A, B, C, D. So bucu dia A, B, C, D. Seterusnya dia punya E besar dia lah. E besar ni bilangan sisi dia. So dekat sini kita ada yang pertama ni yang pertama AB. So A, AB. Seterusnya kita ada AC kat sini. Seterusnya kita ada BC. So BC kat sini. Seterusnya kita ada CD.
So yang ni, yang sebelum ni kita dah bincang yang ni kan, bilangan darjah untuk A ni. So A ni ada 1, ada 2. So kat sini dia tulis 2 lah. Okey, B kita ada 1, kita ada 2. So B 2. Okey, C kita ada 1, kita ada 2, kita ada 3. So 3. Dan D kita ada 1 saja. So bilangan darjah dia okey 8. So kita tambah semua kat sini 2, 2, 3, 1. So kita dapat 8. Okey, ataupun formula yang kita jumpa sebelum ni yang diberi 2 kali bilangan sisi. So sisi dia 1, 2, 3, 4. So 2 darab dengan 4. So kita dapat 8. Okey, ni graf tidak terarah lah. Okey, graf tidak terarah berbilang tepi. Okey, berbilang tepi, nampak kat sini Okey. So cikgu bincang graf tak terarah dululah. Okey. So kita tengok dekat sini. First kali bilangan bucu dia V 1, 2, 3, 4, 5. So 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu kita tengok pasangan dia. Okey, yang pertama P ke T. P pergi ke T kat sini. So P pergi ke T, lepas tu P pergi ke Q. So kat sini kita dapat darjah dia 2. Nampak 2 Okey, 1, 2. Okey, lepas tu kita pergi ke R. Dia ke R. Okey, dia berbilang tepi. Dia boleh pergi dan dia boleh balik. 1, 2. Kat sini 1. Yang ni QS. Okey, dia ada QT kat sini. QS, kejap, QR. 1, 2, 3. Okey, kat sini QT, kat sini QP, bukan QT, QP. Tapi QP tadi dah ada So dia tulis sekali sajalah. So dekat sini kita dah ada 2 arah. So dekat sini dia ada 4 ni kat sini dia ada 4 arah dia. So 1, 2, 3, 4. So kat sini 4. Okey, seterusnya kita ada ST. ST 1, SQ 1 Tapi SQ dah ada, so kita tulis 1 saja. So kat sini 2 lah. Ni 2. Okey. Seterusnya R. R ni 2 pergi dah balik 2. Kat sini dah 2. Okey, tadi kita dah tuliskan. Okey. So yang ni juga padam sebab kat sini dah tulis. Okey. T kita ada 1, kita ada 2, kita ada gegelung dekat sini So gegelung dia boleh pergi. Kita boleh ambil pergi. Kita boleh ambil yang patah balik lah. Okey, patah balik. So kat sini 2 kat sini nak atas 1, 3 kat sini 1. So dekat sini kita ada 4. So kat sini 4. Okey, so macam mana kita nak dapat bilangan KV dia, darjah dia tu Okey, so kita tambah semua. So 4 tambah dengan 2 tambah dengan 4 tambah dengan 2 tambah dengan 2. So kita akan dapat 14. Okey, yang ni T pergi T, T pergi T gegelung ni. Okey, berbilang tepi. So dekat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 2 kali 7 kita dapat 14. Okey, ni graf tidak terarah. Okey, so seterusnya kita sambung graf terarah. Graf terarah ni senang sebab dia ada anak panah. Okey, kita ada bucu 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4,
dapat kita ada B ke A. Nampak ni anak panah ni, B pergi A ni yang pertama. Okey, lepas tu kita ada C pergi A, C pergi A. Kita follow anak panah B kepada C. Okay, D kepada C. Nampak anak panah turun kat sini. So kat sini. Okey, boleh faham graf tidak terarah. So beza dia ada in dengan dia ada out. Okey. Okey, untuk mengira darjah dia lah. Untuk mengira darjah dia, so dia ada in dengan out Dia ada in dengan out. Okey, kita tengok first kali. Okey, biasakan dengan pelajar kita nak kira in dekat A ni. Kita nak cari bucu dekat A ni. So nampak kat sini in ada dua anak panah masuk, 1, 2. So dekat sini kita ada 2. Okey, out, anak panah keluar out, tak ada. So kosong Okey, jadi bilangan darjah dekat A kita ada 2. Dekat sini kita ada 2. Okey, sama juga. Ini bermaksud masuk lah. Okey, out bermaksud keluar. Okey, kalau dekat B, kita tengok dekat B in ada yang masuk tak? Tak ada. Tak ada yang masuk Okey, kosong. So out ada 2, 1 dan 2. So kita ada 2 lah. Okey, kalau dekat C, tengok Okey, bunyi apa cikgu pangkah dulu, minta maaf Okey, kita sambung dengan C C kita tengok dulu. C in dia berapa? Yang masuk ke arah dia berapa? So dekat sini 1, kat sini 2. So 2 lah. 2, tapi dia ada out 1 kat sini. Out, anak panah keluar tu. So out dia 1 lah kat sini. Okey, dan D in ada tak? Tak ada. So kosong tapi out dia ada 1. So kat sini 1. Okey, so kat sini tadi 2 in 1 out, so dia ada 3. So kita tambah je lah. Okey, so kita tambah 3 tambah 2 tambah 2 tambah 1. So kita akan dapat 8. Betul 3, 5, 6, 7, 8. So settle in dengan out. Okey, so kalau graf tidak terarah, okey, graf terarah. Okey, graf terarah graf terarah ni dia ada bila ada anak panah seperti biasa. Okey, so first kali kita tulis bilangan bucu dia dululah. So bilangan bucu, sekejap ada gangguan bunyi Okey, cikgu cari jap. Okey, kita sambung kita sambung. So PQ, P, Q, R, S dan T. So kita cari bilangan sisi. So dekat sini dia ada gegelung tepi dia ada gegelung tepi. So kita ada PQ. So dekat sini yang pertama kita follow je anak panah dia. So PQ ni yang pertama. Lepas tu kita ada QR dengan RQ. QR mesti tulis sebab anak panah ke sana. Ni QR. Okey, lepas tu kita ada RQ, anak panah. Lepas tu kita ada SQ, anak panah dia ke atas. SQ. Lepas tu kita ada TS, sebab anak panah dia ke sini. Ni TS ni. Kita ada gegelung kat sini. So TT, kita ada TP. So dekat situ. Okey, so settle kat situ Okey, seterusnya kita nak cari darjah dia. Darjah dia semua ada kat sini So kita tengok satu-satu. Okey, untuk darjah P, D kat in dekat P. So biasakanlah kita bulatkanlah dekat P. Okey, so P ada tak in? Ada 1 in.
Okey, ada tak out? Okey, D out. Kita ada 1 kat sini. So settle dekat D dekat P. Okey, seterusnya kita cari D in dekat Q. Q ada tak yang masuk? Okey, 1. Kalau kita pakai yang hijau okey. Yang ni 1 masuk. Nampak? 2 anak panah masuk. So 3 anak panah masuk. So 3 lah. Okey, D out. Kita ada out ada 1 saja. Okey, boleh Okey, seterusnya kita cari dekat, kita pakai warna lain lagi Okey, dekat S. Okey, Q dah ada, R dululah. R. D in dekat R. So dekat R yang masuk 1. D out dekat R. So yang keluar pun 1. Mudah Okey, so sambung lagi. Kuning pula. Okey, D dekat S. In dekat S. Yang masuk 1. D out dekat S. Kita ada 1. So 1. Okey, dan last kali dekat T lah. Dekat T. So warna apa yang tinggal ni? Okey, biru, warna kelabu lah. Okey, dekat T T yang masuk dia. D dekat T. T yang masuk dia ada tak? Ada 1. Okay, D out dekat T. Okay, yang keluar 1, 2, 3. Sebab gegelung ni dia boleh patah balik Dia boleh patah balik. So kat sini 1. So dia boleh total tambah semua lah. So kalau kita tambah semua dapat berapa? Kita tengok sikit. 1, 3, 4, okay, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 dan 12. Betul tak? Bilangan darjah dia 12. Okey, kalau dekat sini bilangan darjah dia 14 Okey, cikgu tersilap dekat sini. Out kat sini. Out dekat sini 1, 2, 3 kat sini 3 ni. Tu yang kita dapat jumlah dia. Darjah bucu sama dengan 14. So betul 14 Okey, kat sini mesti ada 7 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebab formula dia bilangan darjah bucu sama dengan 2 kali bilangan sisi. 2 kali ganda bilangan sisi So 2 darab dengan 7. So kita akan dapat 14. Okey, so settle untuk terarah dan tidak terarah itulah. Okey, lukis graf Okey, kita tengok contoh. Satu contoh yang cikgu discuss dekat sini. Okey, so first kali lukis graf terarah dulu. Okey, kita lukis graf ni. Lepas tu baru kita cari B mempunyai gegelung bucu pada bucu Q dan RS. Ni dia ada satu gelung satu gelung. Okey, dan RS ia berbilang tepi dengan keadaan okey D in out ni lah. Okey, so kita cuba lukis gambar yang pertama. Okey, kita lukis graf terarah kat sini bermaksud terarah. So dia ada bila anak panah lah terarah. So kita lukis macam biasa. So apa-apa saja gambar lah apa-apa saja. So P, kita start dengan P lah. Okey, so P dia pergi ke Q pada terarah. So P pergi ke Q. Kita buat anak panah. Okey, seterusnya P pergi ke R kat bawah. P
R. So ada anak panah dekat situ. Okey, seterusnya R ke P ke R. So R pergi ke Q. So anak panah dia R ke Q. Okey, lepas tu R pergi ke S. S pergi ke R. So kita buat satulah S kat sini. S dia pergi ke arah R. Okey, lepas tu S pergi ke Q. Okey, dan last sekali S pergi ke T. So dekat situlah. Ni gambar dia. So mesti ada anak panah. So cikgu tak pasti dalam teks gambar dia macam mana Okey. Okey, so settle gambar yang pertama. So kita pergi yang kedua. Mempunyai satu gegelung pada bucu Q. So dia ada bucu Q ni lah. Dia ada bucu Q ni. So dia ada gegelung satu. Kita pakai gambar yang sama Okey, lepas tu dekat RS dia ada berbilang tepi. So RS berbilang tepi macam ni lah gambar dia. So kalau kita lukis balik, lepas tu kita cari nilai kat sini So kita lukis semula lah. Okey, so kita ada P, Q, P, Q. Okey, kita ada S, kita ada kat sini tadi berbilang tepi Okey, macam ni. Okey, kat sini kita ada R. Seterusnya kita ada T lah. Kita ada T. So Q ni dia kata tadi ada satu gegelung Q kat sini. Okey, so settle. Kita tengok dulu gambar dia Kita tengok gambar yang pertama. Okey. Okey, kita tengok gambar yang pertama dekat P dulu. Kita bulatkan P dululah. Okey, P dia ada in satu. Okey, dia ada out satu. Okey, so bila in satu, out satu, ni out lah, contoh out kat sini in. Okey, Q dia ada in tu 3. Satu masuk. Yang ni boleh masuk satu putaran. Okey, masuk 1, 2, 3 So kat sini masuk 1, 2 dan 3. Ni 3 lah. So yang out, okey, kita tengok out dia ada 2. Patah balik 1. Okey, semula semula. Okey, untuk Q untuk Q dia ada in dia 3. So dekat sini in dia 3 1, 2. Yang ni boleh in dengan out in dengan out 2. So in dia 1, 2. Dia ada satu lagi lah 3. So 3 kat sini Okey, so ada 3. So out dia dia ada satu sini. Dan dia boleh patah balik sini satu lah. So dia ada 2. Betul Okey, seterusnya kita ada R. R ni in dia tak ada. Okey, tapi out dia ada 3. 1, 2. Okey, out dia 3 3. Okey, R dia 1, 2, 3. Sini. Tak boleh ni, dia mesti patah balik ni. So 1, 2, 3. So R dia ada 3. So S dia, kita cek S. S ada berapa? Keluar dia S 1, 1,
2. Ni terbalik ni, gambar ni S dengan R ni berasingan. So kita tukar ni dekat sini ni, gambar ni tak boleh ni. So dia mesti S kat sini, R dekat sini. Baru kita dapat S, R. Okey, sekejap, cikgu confirm lagi sekali. Okey, untuk yang soalan B ni dia tak boleh pakai gambar ni sebab bilangan bucu dia tak ada T ni. So cikgu padam dulu T ni. Baru cantik gambar dia, baru jadi. Okey, dekat sini S, dekat sini R Okey, baru jadi. Anak panah pergi, anak panah balik. Okey, kita kira semula kita kira semula. Dekat S yang keluar ni adalah 3. 1, 2, 3. So 3 lah yang S ni yang keluar. Okey, S yang ni in ni, in maksudnya anak panah ke S lah. Kalau out 1. Okey, cikgu kena ulang balik ni. Cikgu ulang lagi sekali minta maaf Okey, lukis lagi sekali gambar dia PQRS. P Q R S. Okey, cuma arah dia kita tak tahu. So Q ni dia ada gergelung, S dia ada bibelan tepi lah, macam ni lah. Okey, so kita settlekan dulu Okey, yang pertama sekali P dulu lah. P dia ada in, ada masuk 1, ada keluar 1. Okey, so settle, masuk 1, keluar 1. Okey, Q dia ada 3 masuk 1. Okey, 1. Tapi dekat R ni dah ada 3 ni, 3 out. R ni ada 3 out, mesti 1 sini. 1, 2. Okey, RS terbalik pula kat sini. 2 RS, 1, 2. 2 R ni out dia 2. Susah juga soalan ni. Okey, untuk R dia ada 3. 1, 2. So kat sini lah 3. So 3 Okey, so Q dia ada tadi, dia ada 3. 1, 2. So dia ada lagi 1 lah daripada sini. So 3. Q ni 3. Okey, out dia 1. Pening nak kat sini. So sambungan dia dekat sini 1. Okey, salah lagi sekali. Q ni in dia 3. 1, 2 kat sini 3 lah. So anak panah dia mesti ke sini. Anak panah dia mesti ke bawah. Okey, minta maaf tunggunya video cikgu ni. So 3. Okey Okey, out dia ada 2, betul. Dekat R tak ada yang masuk, betul. R keluar 3, betul. S yang masuk 1, 2. 1, 2, 3. S yang masuk 3, betul. S yang keluar ke atas 1. Allahu Akbar. Okey, so pelajar boleh cubalah. Boleh cuba Okey, so bila dia bagi bilangan darjah, pelajar boleh lukis gambar dan boleh cuba cek balik cek satu-satu lah. Okey, rasanya itu sajalah untuk graf terarah dan tidak terarah lah. Okey, cuba soalan belakang ni agak mencabar sikit Okey, itu saja daripada cikgu. Part 3 Okey, selepas ni kita ada satu part lagi
Okey, itu saja daripada cikgu. Terima kasih.